Akan bersama dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati lagi dikasihi sahabat saya Ustaz Irwan, yang dihormati, yang diraikan para pendengar radio Hakim. Alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah, Tuhan yang bukan saja sudi mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya yang bertaubat, malah Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya yang bertaubat atas dosa-dosanya. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang terpelihara daripada dosa, maksum daripada dosa, tetapi sentiasa merasa berdosa. Justru Rasulullah SAW diberitakan dalam kehidupannya 24 jam tak kurang 70 kali sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di ruang udara Hakim pada petang ini bukanlah pertemuan yang biasa-biasa sebenarnya. Sebenarnya luar biasa, walaupun kelihatannya biasa, ya. Kerana apabila Allah Subhanahu wa taala telah membuka ruang dan peluang kita untuk memahami Islam, yufaqihu fiddin, artinya Allah Subhanahu wa taala masih inginkan kebaikan untuk kita. Artinya walaupun betapa banyak dosa kita, kealpaan kita, kelalaian kita kepada Allah, Allah tidak dan masih tidak berpaling daripada kita. Jadi oleh kerana itu kita kena anggap ini satu nikmat, kurnia ya daripada Allah yang besar, ya, dan kita kena melihat dengan pandangan mata hati. Jadi kita rasakan bahawa ini bukanlah pertemuan biasa-biasa. Tidak ada kebetulan, semuanya ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita ingin menerangkan dalam tajuk dosa sebagai penghalang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sebagai mukadimahnya apa yang saya ingin berpesan pada diri saya dan boleh dikongsikan kepada sahabat-sahabat di luar sana, ya, bahawa dosa bukanlah satu yang remeh. Dosa tidak boleh dianggap suatu perkara yang pinggiran, tetapi dosa adalah suatu yang sangat kita kena titik beratkan. Kerana dosa membawa kemurkaan Allah. Itu yang kata, dosa membawa kepada kemurkaan Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada kita, hidup kita akan tersiksa di dunia, lebih-lebih lagi hidup kita akan tersiksa di hari akhirat. Jadi apa jua keadaan yang kita alami di dunia ini, kedua-duanya akan menyusahkan kita. Katalah kita ada kesenangan, tetapi kesenangan di dunia tanpa Allah redha kerana dosa adalah kesenangan yang dalam bentuk istidraj, ya. Nampak nikmat tetapi bala sebenarnya, ya. Apatah lagi kalau kita diuji dengan kesusahan, bukan satu kifarah ataupun satu penebusan pada dosa-dosa kita, tetapi apabila Allah tidak redha, kesusahan itu sebagai bala, ya, bencana yang kita kena menderita di dunia, nanti di akhirat menderita lagi berkali-kali ganda. Jadi sebab itu dosa ni melibatkan kemurkaan Allah, sukar kita hidup di dunia. Sebagai perbandingan, bayangkan kalau kita duduk di satu syarikat, Ustaz Irwan, ya, satu institusi ke, CEO ataupun ketua yang utama dah benci dengan kita, ya. Bila dia benci dengan kita, susahlah kita nak buat suatu perkara pun nampak tak seronok di situ, ya. Jadi kita sentiasa rasa dicurigai, ya. Nanti kalau tersilap sikit nanti dimarahi, ya, dan sebagainya. Kita terasa tak selesa, tak senang, ya, tak comfortable duduk di satu syarikat ataupun di satu institusi yang mana orang nombor satunya dah tak suka dengan kita. Apatah lagi kita hidup di dunia ni, ya. Bila Allah Subhanahu wa taala benci kita akibat dosa-dosa kita, maka kita rasa sempit, apa saja sempit, ya. Walaupun kita ada segala-galanya, tapi kalau kita tidak ada keredaan Allah, maka apa saja akan membawa kebinasaan dan kesusahan buat kita, ya. Itu kita lihat di dunia. Lebih-lebih lagi apabila kita kaitkan dosa dengan hari akhirat, maka lagi kita nampak bahawa dosa bukan suatu yang remeh, kerana apabila kita katakan dosa itu adalah suatu yang dikaitkan dengan neraka. Na'udzubillah, ya, kita takut masuk ke neraka kerana siksa neraka ni berganda-ganda, ya. Bayangkan siksa yang paling siksa di dunia, neraka lebih lagi daripada apa yang kita bayangkan, itu, ya. Jadi kalau kita lihat daripada kitab-kitab, ya, dosa yang paling ringan di neraka itu, ya, kalau dipakaikan kasut,
daripada api neraka menggelegak otak. Itulah yang paling ringan sekali ya, siksaan yang apatah lagi yang paling berat ya. Kalau kita lihat api di dunia, ada api warna kuning, ada api warna biru, ada api warna merah ya. Tapi di neraka apinya berwarna hitam. Ya, bayangkan berganda-ganda ya neraka itu. Ya, jadi kita jangan anggap remeh, kerana neraka bukan remeh, neraka itu benar. Jadi apabila kita kata neraka itu benar, dosa pun kita tak boleh anggap remeh ya. Bayangkan kalau kita, orang kata orang yang kaya, yang paling senang di dunia sekarang ni, ada segala-galanya lah ya. Na'udzubillah, apabila dia terjun ke neraka ya, kesenangan di dunia ni sekelip mata je, dah tak ada rasa apa-apa dah ya. Hilang segala-galanya ya. Akhirnya dia kata biarlah dia terasa bila dah masuk neraka tu, biarlah dia senang di akhirat walaupun terpaksa menderita di dunia. Sebab apa? Tak berguna langsung apa yang kesenangan di dunia lagi dibandingkan dengan dahsyatnya siksa api neraka. Kalau orang yang di dunia ni susah, tertindas, kita sukar hidup dia, tersiksa selalu ya. Bila dia masuk ke neraka, dia kata alangkah senangnya siksa di dunia dulu dibandingkan dengan siksa di neraka. Jadi dia kata kalau ginilah dia biarlah menderita di dunia daripada menderita di akhirat. Jadi kalau kita bayangkan sungguh-sungguh ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita akan benar-benar menghindari daripada dosa ini insya-Allah. Sebab itu apabila di dalam Al-Quran apabila disebut tentang neraka, orang yang masuk neraka khalidina fiha abada. Maksudnya apa Ustaz Irwan? Kekal, seolah-olah kekal selama-lamanya di dalam neraka tu. Padahal melalui ilmu juga, melalui ulama-ulama, tuan-tuan guru beritahu bahawa orang yang ada iman sebesar zarah pun nanti akan keluar daripada api neraka. Tak kekal di api neraka. Dia masuk neraka tapi tak kekal. Tetapi bila dimasukkan neraka, Al-Quran kata khalidina fiha abada, seolah-olah kekal. Kenapa? Siksanya keterlaluan ya. Siksanya berganda-ganda. Sebab itu bila kita masuk neraka walaupun tak kekal tetapi macam kekal. Kerana apa? Siksanya terlalu ya, bersangatan. Jadi sebab itu kita kena jaga sungguh-sungguh daripada api neraka ini dengan kita menghindari dosa-dosa. Sebab itu di dalam Al-Quran, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan kita, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tidak saja memaparkan cerita-cerita orang-orang baik, cerita-cerita hero macam Rasul, para Nabi, para sahabat. Tetapi di dalam Al-Quran Allah ceritakan juga keruk-keruk ni ya, penghuni-penghuni neraka ni. Kadang-kadang lebih banyak lagi disebut tentang Firaun, tentang Namrud, tentang Abu Lahab, tentang Haman. Ini orang-orang yang pendosa-pendosa secara individu disebut di dalam Al-Quran. Kerana apa? Tentulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan sesuatu di dalam kitabnya yang mulia melainkan sesuatu yang penting ya. Jadi kita kena belajar dari Firaun, kita belajar daripada Namrud, daripada Abu Lahab yang disebut. Itu pendosa-pendosa secara individu. Ada juga di dalam Al-Quran disebut secara kelompok misal kaum Ad, kaum Tasamud, kaum Nabi Luth, yang mana mereka itu semuanya disebutkan bagaimana penderitaan mereka di dunia dan bagaimana penderitaan mereka di hari akhirat nanti. Jadi sejarah ini kena ambil ibrah ya. Kita kena ambil iktibar, kena ambil ibrah. Dia kata apakah sempadan yang telah dilanggar oleh pendosa ini. Selalunya kita kata yang baik kita jadi teladan. Ya Ustaz Irwan, yang buruk jadikan sempadan. Jadi kita kena kenal apakah sempadan-sempadan yang telah dilanggar oleh mereka. Apakah aku ataupun kita setiap diri kita bermuhasabahlah, apakah aku sedang ataupun telah melanggar sempadan yang serupa. Nah, jadi apa akibatnya pada mereka, dan itulah akibat yang akan menimpa diri kita. Jadi walaupun ceritanya cerita Firaun, walaupun ceritanya kaum Ad, sepatutnya dia ada satu reflection ataupun satu cerminan kepada kita untuk melihat bahawa itulah nasib kalau kita menempuh jalan yang sama. Jadi kata-kata pakar psikologi, saya ingat kata pakar psikologi ataupun pakar motivasi yang disebut, kalau kita nak berjaya, kita kena ikut saja teladan orang-orang yang berjaya. Sebab orang yang berjaya ini ada ciri-ciri dia cara dia mengatur percakapan dia, cara dia membuat keputusan, cara hidup dia, way of life dia ada. Jadi kalau kita ikut saja cara orang yang berjaya, tiru saja, kita akan berjaya. Jadi
kita pun jangan tiru cara orang yang gagal. Orang yang gagal total. Kalau gagal di dunia ni, kita boleh katakan itu bukan gagal total. Ada orang yang gagal dalam pelajaran tetapi berjaya dalam kehidupan. Ada orang yang berjaya gagal dalam perniagaan tetapi berjaya dalam keluarga, kehidupan. Jadi di dunia ni tidak ada gagal total. Tetapi bila gagal total, bila kita masuk neraka, na'udzubillah. Itulah kegagalan yang total, ya. Yang tidak ada lagi kata jalan keluar baginya, ya. Baik, sebab itu impak impak dosa ataupun kesan dosa ni, selalunya kita kata impak dosa ni keresahan, kegalauan ataupun kerosakan jiwa. Dia ada dua bentuk. Satu yang menimpa jiwa kita, satu yang menimpa fizikal kita, ya. Jadi kata di dalam kitab-kitab yang kita baca, rasa resah, rasa sesak, rasa gelisah, rasa jiwa kita ni sentiasa tak tenteram, ini juga akibat dosa. Jadi ada tsunami hati ataupun tsunami di jiwa kita, ada tsunami yang benar-benar berlaku di alam ini. Jadi kita kena tengok supaya kita tidak dilanda oleh impak dosa ini, ya. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah hadis riwayat Muslim, jelas, ya, Sahih Muslim, ya, dia kata dosa itu adalah apa yang menimbulkan resah di hati kamu dan kamu benci kalau dilihat oleh orang. Selalunya orang buat dosa ni, dia bukan saja menentang Allah, tetapi dia sedang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hati kecilnya sendiri. Sebab itu kalau orang yang berdosa ni, dia tidak akan tenang. Sebab dia bukan saja melawan Allah, tetapi dia melawan dirinya sendiri. Contoh, saya nak buat contoh mudah, ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang terdahulu, ya, kita bincangkan, adalah untuk menjadi hamba Allah. Hamba Allah tu patuh. Apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia akan tinggalkan. Sebaliknya orang yang berdosa, dia buat sesuatu yang berlawanan, ya. Dia buat apa yang Allah larang, dia tinggalkan apa yang Allah suruh. Jadi dia sudah berlawanan dengan tujuan dia diciptakan oleh Allah. Jadi saya buat analogi dulu, kalau para pendengar masih ingat, pen diciptakan untuk menulis. Selagi pen itu dicipta untuk menulis, alhamdulillah, okey. Tetapi kalau pen itu digunakan untuk cocok, untuk dihentuk, diketuk sebagai hammer, ataupun dilontarkan ke dinding, pen ini akan hancur. Kerana apa? Bukan untuk itu dia diciptakan. Dia akan rosak. Jadi manusia yang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dia diciptakan untuk jadi hamba Allah, artinya dia berdosa, artinya waktu itu dia merosakkan dirinya sendiri. Sebab itu tidak ada ketenangan dalam hidup kita. Sebab itu marilah sama-sama kita muhasabah. Kita intai-intai dalam kehidupan kita, ya. Bila kita mendengar kuliah tazkirah seperti ini, kita bukan nak menyuluh orang lain, tetapi kita nak menyuluh diri kita. Kalau hati kita resah pada hari ini, kalau hati kita resah pada minggu ini, pada bulan ini, pada tahun ini, ya, kenapa hati resah, gelisah, ya? Jangan cari jauh-jauh puncanya. Kerana kita sudah banyak dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takut kita akan dilanda yang dikatakan tsunami pada hati kita, yang mana tidak ada ketenangan dan tidak ada yang dikatakan kestabilan dalam jiwa kita, di mana kita dapat nikmat pun menyusahkan, apatah lagi bila diuji dengan kesusahan. Sebagai pengakhiran, sebelum kita berkongsi dengan para pendengar, ya, apabila kita berbuat dosa, kita akan ada rasa gelisah. Kalau dalam istilah psikologinya dia kata guilty conscious. Guilty conscious ni secara saintifik boleh dikesan. Satu ujian yang dikatakan poligraf. Jadi bila orang tu menipu dalam siasatan, dia boleh dikesan dari segi retina matanya, bodinya abnormal, dia kata. Jadi begitu juga kalau orang tu berdosa kepada Allah, dia tidak akan rasa tenang. Sebenarnya apa isyarat rasa tidak tenang ini? Rasa tidak tenang ini ialah panggilan untuk kembali kepada Allah sebenarnya. Kita dah sesuatu yang tak normal di mana-mana, jadi kita rasa resah. Resah itu adalah untuk kita kembali kepada Allah. Syukurlah sebenarnya apabila kita melakukan dosa, kemudian kita masih rasa resah, kerana itu artinya hati kita masih hidup lagi. Hati kita masih lagi bergetar. Yang mana kalau kita lihat di dalam syarat-syarat untuk kita bertaubat, yang pertama ialah an-nadamu ataupun menyesal, kata. Jadi rasa kesal, rasa tak senang, rasa resah ini sebenarnya
menuju rasa menyesal, yang mana menyesal ini adalah satu syarat daripada taubat. Itu sebenarnya panggilan daripada Allah untuk kita kembali kepadanya, kerana di situlah akan ada ketenangan semula. Jadi inilah sikit-sikit impak dosa. Mudah-mudahan selepas ini kita boleh berbincang lagi kalau ada panggilan. Kalau tidak, kita akan teruskan dengan dengan item-item yang telah saya sediakan, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi itu dia penjelasan di peringkat awal daripada yang bagi Ustaz Fahrul. Dan tajuk kita pada kali ini kita membawakan dalam mukmin profesional, dosa penghalang jalan menuju Allah. Jadi anda boleh bersama-sama kami di talian 03-6205-1500, juga melalui Facebook ikim.fm untuk menyatakan persoalan apa saja yang anda ingin ketahui bersama. InsyaAllah Ustaz Fahrul akan mencuba membantu anda dalam kita mengupas tajuk dosa penghalang jalan menuju Allah. Jadi Ustaz, dalam Facebook kita mungkin ramai dah menghantarkan persoalan. Jadi sebagai peringkat awalnya, kalau boleh kita pilih salah satu antaranya. Ini daripada Zainul Abidin. Mungkin pendek saja persoalannya. Dia nak tanya, saya ni banyak dosa sekarang. Jadi apa yang patut saya lakukan? Jadi bagaimana Ustaz? Pertamanya sebenarnya masalah yang dialami oleh sahabat kita Zainul Abidin, Zainul Abidin adalah masalah kita semua. Hari-hari kita terlibat dengan dosa. Sebab itu sebenarnya kalau nak mikirkan layaklah Ustaz Irwan, saya pun tak layak nak bercakap. Sepatutnya yang bercakap tentang dosa ni orang yang kurang dosa. Tetapi oleh kerana kita banyak lagi dosa pun, tetapi kita mengharaplah bahawa kita boleh saling bantu-membantu. Baik, apa yang perlu saya buat ketika ini kalau kita berdosa? Yang pertama, kita rasa menyesal dengan dosa-dosa kita. Itu pertama. Yang kedua, kita azam untuk tidak berbuat lagi dosa. Azam kita betul-betul bahawa kita nak hentikan dosa kita. Apa dosa tu, dosa besar ke, dosa kecil ke, kita azamkan. Kemudian kita sudah berhenti dan kita berazam untuk tidak kembali lagi berdosa. Jadi ini syarat-syarat taubat yang selalu kita dengar. Tetapi di zaman moden ini, jadi kita cuba elaborate lagi. Macam mana kita rasa nak menyesal dengan dosa? Rasa menyesal dengan dosa ni bukan senang. Bukan boleh dilakon-lakonkan. Macam kita lah, kita tertinggal solat subuh ataupun kita terlewat solat subuh. Ada setengah orang biasa saja. Tetapi dia susah nak dapat rasa, kan? Tapi kalau wallet dia duit terjatuh kemudian hilang, menyesal tu tak payah diajar, terus dia datang. Jadi kata Imam Ghazali, apa yang membezakan untuk kita rasa menyesal ni? Ilmu kita tentang bahaya dosa. Sebab sekarang ni orang boleh berdosa dan boleh ketawa sedang berdosa dan tak rasa menyesal. Kenapa? Dia tak ada ilmu yang bahawa dosa ini sebenarnya racun dalam kehidupan kita. Dia rasa dosa ni macam biasa sajalah. Jadi itu yang disebutkan orang yang derhaka dengan Allah ni, apabila mereka berdosa, mereka hanya merasakan macam lalat yang hinggap di hidung saja. Lalat yang hinggap di hidung, macam mana kita tolak macam tu je. Okey, dia pergi, lepas tu datang kita tolak lagi. Tak ada apa-apa yang kita resahlah. Tak ada yang menyusahkan kita. Tetapi kalau orang yang beriman benar-benar, Ustaz Irwan, apabila dia berdosa, dia terasa gunung yang besar nak menghempap dia. Cuba bayangkan, gunung yang besar nak menghempap dia. Kita tengok dalam TV, macam mana bila ada amaran tsunami, bergegas orang lari ke tempat yang tinggi. Tak ada bawa apa lagi. Semua lari. Sebab apa? Dia tahu dah. Dengan pengalaman tsunami itu, dengan ratusan ribu orang yang mati lemas, yang mati, yang terkorban, orang dah tahu dah tentang akibat tsunami. Sekarang ni tak payah dah buka kamus apa akibat tsunami, apa nak cari ilmu tentang, orang dah tahu, dah nampak. Begitu juga dengan dosa. Jadi yang pertama, nak rasa menyesal, saya pesan pada diri Encik Zainal Abidin dan saya juga untuk sentiasa menambah ilmu tentang betapa buruknya, betapa teruknya kalau kita berdosa di dunia lagi sebelum di akhirat itu. Kemudian kita kena rapatkan diri kita dengan orang-orang yang baik-baik, dengan orang yang baik-baik, sebab kita belum baik. Sebab kalau kita rapat dengan orang-orang yang boleh membawa kita kembali kepada dosa, kita akan terbawa sama. Jadi kita jangan terikut. Jadi kita kena tukar network kita, rangkaian kita, sahabat-sahabat kita kena tukar, kan. Kemudian kita ubah, cuba sedikit sebanyak, jangan dekati tempat-tempat yang boleh mendedahkan kita kepada dosa. Tadi tambah ilmu, yang kedua ubah kawan, yang ini kita dedahkan tempat-tempat yang boleh membawa kita ke arah yang iman, ilmu dan iman. Jangan dedahkan diri kita kepada tempat-tempat yang boleh
menyebabkan kita berdosa. Ataupun yang keempatnya, sekarang ni kita ada yang kita tonton, ada yang kita dengar, ada yang kita surf. Jadi kita kena jaga semualah. Jangan kita surfing yang boleh membawa dosa. Jangan kita tengok satu yang bawa dosa, sikit-sikit sebanyak. InsyaAllah kita ubah environment kita. InsyaAllah boleh kita selamatkan diri kita daripada terus berdosa. InsyaAllah. Jadi terima kasih Encik Zainal Abidin dan juga Ustaz. Dan seterusnya Ustaz ni daripada Al-Ikrami, katanya bagaimana kita nak rasakan tentang dosa yang sedang kita lakukan, sama ada ianya kecil ataupun besar, Ustaz? Ya, pembahagian ulama ni ada kaitan dengan yang kita akan bincangkan pada minggu yang akan datang, insya-Allah. Apa yang dikatakan dosa kecil, apa yang dikatakan dosa besar. Dosa besar, dosa yang disebut nyata pembalasannya di dalam Al-Quran. Dikata mubiqat ataupun 7 dosa besar yang disebutkan. Tetapi bagi kita, mudah-mudahan kita dapat rasakan begini. Kalau boleh, memang pembagian fiqh ada dosa besar, ada dosa kecil. Tetapi di hati kita seharusnya bahawa jangan lihat pada dosa itu, tetapi lihat kepada siapa kita berdosa. Kepada siapa kita berdosa. Jadi kita berdosa kepada Allah, Tuhan yang besar. Jadi kita rasa besarlah. Jadi contohnya, saya buat contoh selalu mudahnya. Katalah anak kecil kita degi-degi kita saja kita ambil, kita cubit telinga dia, anak kecil kita kan, kita cubit telinga. Tak ada apa-apa pun anak kecil kita, betul. Kemudian katalah pakcik kita cubit telinga. Dah lain katalah seorang yang datuk-datuk, datin-datin ni kita pergi, kita cubit telinga. Wah, dah lain kan. Kalau minta maaf lah saya sebut hanya kan, orang lebih besar daripada itu kita cubit telinga. Jadi walaupun cubit telinga, tapi sama saja cubit telinga, tetapi oleh kerana orang yang lebih dia punya statusnya, jadi kesannya lebih. Apatah lagi kalau kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita kena rasakan. Jadi kemudian kita kena belajar ilmu tentang dosa ini. Ada dosa kecil yang boleh jadi dosa besar. Bagaimana yang dikatakan taubat dengan dosa-dosa. Dia kata dosa yang berkaitan dengan manusia, dosa berkaitan dengan Allah. Dengan manusia itu pula terbagi dosa kepada agamanya, dosa kepada keluarganya, dosa kepada hartanya, dosa kepada dirinya. Itu ada pembahagian-pembahagian yang kalau kita nak ambil masa ni terlalu panjang. Tetapi apa yang saya cuba timbulkan suasana perbincangan pada petang ini ialah kita nak create awareness, kesedaran bahawa dosa ini suatu yang sangat buruk dan binasa kesannya kepada diri kita. Alhamdulillah. Jadi itu dia untuk beberapa antara yang telah menghantar melalui Facebook. Kita akan sambung lagi. Tapi untuk anda yang menghubungi kami 0362051500, kita bersama-sama untuk waktu ini. Silakan untuk bersama-sama Ustaz Fahrul Mak Joy. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Puan Zaitun daripada Ceras. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, nak tanya Ustaz, ada kepada dosa kita gantung gambar almarhum tua ke ayah ke ibu siapa yang telah meninggal, tergantung dekat dinding. Ada kena ada dosa. Lagi satu saya nak tanya Ustaz, saya selalu marah anak lah kan, kadang anak lah kita sebagai ibu kan sentiasa marah dengan anak perbuatan yang tak betul. Tapi saya selalu maafkan dia walaupun perbuatan itu salah. Adakah cara saya tu betul atau tidak Ustaz? Tapi saya terus dalam masa yang sama saya bagi nasihat lah kan. Tanpa dia, walaupun dia tak minta maaf dengan kita, tapi kita sentiasa maafkan dia sebab kita tak nak lah dia sekarang orang kata mati katak lah apa semua kan. Itu saja Ustaz. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zaitun, jadi silakan Ustaz. Saya nak respon terus tentang tentang memaafkan anak. Kita menyayangi anak kan, memang kita menyayangi anak, tetapi dalam kita menyayangi anak, kita mesti mengajar dan mendidik dia. Dan bila kita nak mengajar dan mendidik ini, kita tidak semestinya memberi yang manis-manis saja. Kerana mendidik ini kadang-kadang pahit. Kadang-kadang kita terpaksa menegur. Kadang-kadang kita terpaksa juga merotan. Kalau kesalahan tu selaras ataupun sesuai dengan syariat untuk dirotan. Misalnya apabila diberi amaran berulang kali, dah umur dah 10 tahun tapi dia masih lagi culas dengan solatnya, waktu itu bagi seorang ibu, sayang tu dengan rotan. Kalau dia tak rotan, dia tak sayang sebenarnya. Jadi artinya kita memberi pahit itu ubat kepada anak kita. Namun jauh di sudut hati ibu tetap menyayangi anaknya dan memaafkan anaknya. Ini penting. Kerana kalau di dalam Al-Quran kalau kita lihat anak kalau dia kata uf saja, saja, ataupun dalam bahasa kita ni
Bunyi cik aja kan. Ayah ni cik. Gitu saja pun dah dikira tu ya. Jadi bagaimana kita nak elakkan anak kita daripada derhaka? Kadang-kadang ibu bapa tersalah juga, tersilap juga ya. Dia mendedahkan anak tu boleh buat salah dengan dia kan. Sebab tu ada ulama-ulama yang saya baca di dalam buku-buku, dalam kitab-kitab ya. Mereka tu sampai mereka tak mau selalu menyuruh anak dia buat begini, buat menyuruh. Takut anak dia dengan suruhan-suruhan tu, dengan perintah-perintah tu nanti anak dia ada perbuatan yang boleh menyebabkan dia derhaka dengan kata ke apa ke, tarik muka dan sebagainya. Jadi dia kawal diri dia untuk mengurangkan betul-betul supaya anak tidak terdedah untuk menjadi derhaka. Jadi saya kira memaafkan tu paling penting lah ya, kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Jadi saya menyeru kepada ibu-ibu, kepada ibu bapa lah termasuknya dan sebagainya, jangan kita simpan di dalam hati. Jadi orang tengok selalu cerita si Tanggang ya. Si Tanggang ini gini, si Tanggang moden anak. Dia lihat di sisi anak saja. Tetapi saya kira ibunya pun ada salah juga. Kenapa kita cepat mengutuk? Kenapa kita cepat melabelkan anak kita? Sepatutnya kita terus mendoakan ya. Jadi dalam kita mendidik anak-anak kita, jangan cepat mengutuk macam si Tanggang, jangan cepat merajuk macam cerita batu belah batu bertangkup ya. Itu satu analogi lah. Jangan cepat merajuk, jangan cepat mengutuk ya. Cuba memberi maaf, tapi pada masa yang sama terus kita mendidik dan mengingatkan anak-anak kita, insya-Allah. InsyaAllah itu dia. Dan kita teruskan lagi 03-6205-1500 bersama pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Ani dari Johor. Puan Ani dari Johor. Silakan Puan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, kami pasangan warga emas. Tetapi suami saya ni daripada muda sampai ketua, dia selalu maki amun saya. Adakah saya ni berdosa kalau saya tidak berkomunikasi dengan dia? Pasal saya terlalu mencengkam perasaan saya sampai saya malas nak bercakap dengan dia. Dia selalu macam, kalau saya tanya, dia selalu makiamu menengking-nengking saya. Daripada muda sampai dah sekarang, ada apa nak cucu, perangai dia takkan berubah. Berdosa ke saya Ustaz kalau saya malas nak bercakap dengan dia? Ya. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Ustaz? Ya, Puan Ani, saya kira inilah asam garam dalam kehidupan ya. Kita bertemu dengan realiti ya. Bercakap tentang ilmu memang mudah ya, tetapi untuk mempraktiknya itu yang realiti ya dalam kehidupan kita. Sebenarnya dalam kehidupan kita semua manusia diuji. Cuma ujian tu tidak sama. Ada orang diuji di sudut dia mengalami sakit, ada orang diuji dengan suami ya, tadi ada diuji dengan anak dan sebagainya. Tapi tak ada manusia yang sepi daripada ujian. Itu kena terima dulu. Sebab kadang-kadang kita rasa orang lain tak diuji, kita rasa berat kan. Tetapi sebenarnya kita diuji. Bila kita diuji dengan masalah ya, ada dua bentuk masalah. Yang satu, masalah tu memang mampu diselesaikan. Kita tengok dari segi panduan syariat, kita suluh dengan ilmu ya, kita rujuk kepada orang yang alim ya dan sebagainya, dia bagi panduan, tip-tip, ya masalah tu selesai. Memang ada. Tetapi ada juga masalah dalam hidup ni yang kena, orang putih kata apa? Live with. Kita kena hidup dengannya. Yang mana masalah tu takkan selesai. Ya. Contohnya seorang tu diperiksa sakit kanser. Macam mana lagi? Ya, dia kena hidup dengan kanser tu. Tidak ada jalan penyelesaian. Jadi macam tu juga dalam itu penyakit. Begitu juga kadang-kadang ada anak yang menguji kita sampai dah besar pun dia menguji kita. Begitu juga isteri, begitu juga suami. Yang tadi kata Puan Ani, daripada muda sampailah warga emas ni masih lagi. Jadi artinya masalah ini adalah, saya kira termasuk dalam masalah yang kedua. Bukan yang kita nak selesaikan, tetapi yang kita kena hidup dengannya. Ya. Apa maksud Tuhan mendatangkan ujian yang hidup dengannya ini ya? Sebenarnya masalah-masalah yang kita kena hidup dengannya, itulah sebenarnya saluran kita merintih kepada Allah. Ya, merintih kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kerana kiranya masalah itu
tak ada berlaku, kita tidak akan merintih kepada Allah. Jadi itu sebenarnya jalan yang menyebabkan hati kita sentiasa ada. Kita kata, kenapa kalau selesailah masalah ni, tenang hidup, kan? Tetapi sebenarnya itu tidak, kan? Itu Allah letakkan, kekalkan di hati kita untuk kita merintih dengannya. Dan itulah saluran Allah nak ampunkan dosa kita, merujuk kepada yang kuliah kita sebelum ni, kafarah kepada kita kalau kita berdosa. Kalau kita tak berdosa, Allah nak tingkatkan pahala kita. Kalau kita orang yang baik, Allah nak tingkatkan derajat kita daripada status orang yang baik kepada orang yang lebih baik lagi, kan? Jadi puan Hani, apa yang saya boleh pesankan begitulah, ya. Kena terima dulu keadaan itu. Bahawa ini masalah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri suami yang saya begini, sebenarnya Allah minta saya dengannya merintih kepadamu. Terima kasih Allah, saya layak diuji dengan ini. Itu pertama. Yang kedua, tidaklah pula kita menafikan kebijaksanaan kita menghadapi masalah tu, ya. Kebijaksanaannya ialah kalau kita cakap apalah topik-topik yang agaknya boleh menyebabkan dia marah. Takkan semua topik menyebabkan dia marah. Jadi topik-topik yang sensitif dan super sensitif ni kita jangan sentuh. Kita dah dekat dah, ni dah senja dah maghrib ni, warga emas, kita nak menuju Allah dah. Kita nak menuju Allah, bahawa jangan jadikan suami kita ni sebagai penghalang untuk kita menuju Allah. Jadi kalau dia kata benda-benda yang sensitif ni, okey, kita jangan sentuh. Tetapi apa salahnya kalau perkara-perkara yang macam ajak dia makan, ajak dia minum, gitu, kita adakan. Tentulah berlama dah hidup kita dengan dia, tentulah kita tahu di mana kesukaan dia, yang di mana yang dia tak suka, kan. Jadi cubalah berterusan. Saya ingatkan diri saya dan juga semua di luar sana bahawa seorang isteri boleh menjadi isteri yang solehah walaupun suaminya orang yang jahat sekalipun, seperti mana Siti Asyah boleh menjadi isteri yang solehah walaupun suaminya sejahat-jahat, iaitu Fir'aun laknatullah. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya boleh jawab. InsyaAllah gunakan masa untuk merintih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Kita cuba dapatkan satu lagi pemanggil untuk waktu ni, 0362051551 bersama dengan pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Aini Muhammad. Dari mana? Saya nak cakap dengan Ustaz. Baik, silakan. Saya ni, saya selalu mendengar IKIM, kan. Jadi saya macam memang tak puas hati dengan jawapan-jawapan yang ada sebenarnya. Sebab saya dah puas dah nasihat suami saya tu tentang solat, kan. Malahan dia convert Islam lah. Lepas tu dia marah saya, dia kata apa, semayang nak kena ajak ke, kata dia. Dia punya sukalah nak semayang ke tidak. Then dia kata orang yang mengaji tu kata apa-apa je lah tentang Islam, kan. Kalau saya buka OISIS ke apa tentang agama je, dia marah. Ada forum perdana ke apa, dia tak suka. Kalau saya mengaji ke, dia kata saya ni penipu, dia cakap. Orang mengaji tu semua penipu. Mana ada cerita macam ni. Jadi saya tak tahu sama ada di Islam ke tidak ke. Lepas tu satu hari saya buat semayang istiharah. Adakah saya berdosa? Saya minta Allah tunjukkan. Ini saya cakap dari hati ke hati dan terus terang saya katakan bahawa 3 kali saya mendapat alamat yang dia tu masih Kristian. Jadi saya tak tahu macam mana saya nak, ke mana saya ni sebenarnya. Saya tak tahu. Jadi saya sebenarnya saya nak cerita, tapi saya malu. Saya dah tanya beberapa orang ustaz, tapi dia cakap, kan, Yusuf, saya bersabar dan sentiasa berdoa. Saya dah buat tu semua. Tapi yang saya sedih sekali, saya semayang istiharah setiap kali saya semayang, dan saya nampak apa yang saya minta Allah tunjukkan. Allah tunjukkan cara tu dah 3 kali saya buat. Saya buat istiharah lebih kali, tapi saya banyak kali saya buat, tapi 3 kali tu berturut-turut saya jumpa, saya nampak dia masih dalam keadaan Kristian. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya dah pergi pejabat Balai Islam semua, tapi tak ada feedback. Jadi itu je saya nak keterangan dari Ustaz. Adakah saya berdosa, saya main istiharah tu saya dapat macam tu, saya berdosa ke? Atau saya nak didik dia macam mana cara lagi, saya pun dah tak tahu lagi. Baik, terima kasih. Sama tadi untuk pemanggil kita, dan mungkin Ustaz boleh bantu. Silakan Ustaz. Pertamanya, marilah semua yang mendengar petang ini bersama-sama dengan saya, kita sambil memandu ke ataupun di mana saja anda berada, supaya mendoakan kepada Puan Noraini, supaya Allah berikan dia jalan keluar kepada masalah yang sedang dihadapinya ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ketabahan dalam hatinya.
Jadi bila kita katakan kita dah minta nasihat sini, minta nasihat sana, kata kemudian orang kata sabar. Kita kata asyik sabar je. Tetapi sebenarnya itulah jawapannya. Sabar. Tetapi sabar kita bukan sabar yang pasrah membuta tuli. Tetapi sabar yang diiringi oleh kebijaksanaan dalam menghadapi satu-satu masalah. Ya. Jadi kalau kita dalam berdakwah ni kan, kita kena mempelbagaikan kaedah. Selain daripada kita mengikhlaskan diri kita, betul-betul ikhlaskan diri kita, kita melihat suami kita tu bukan dengan kebencian, dengan sayang, ya, kerana kita nak dia selamat, ya. Tetapi kalau kita melihat dengan kebencian, kita tidak akan menuai kebaikan, walaupun dalam berdakwah, ya. Jadi yang pertama, persepsi dulu. What you see is what you get. Apa yang hati kita lihat pada dia. Ya, kalau kita lihat pada diri dia ada kebaikan, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Sebab itu kita kena ikhlaskan bahawa kita, suami kita, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama kita tingkatkan keikhlasan kita. Sebab orang yang ikhlas ni dari hati dia, insya-Allah bila dia bercakap nanti dari hati, jatuh ke hati. Ya, itu penting. Satu. Yang kedua, kita kena mempelbagaikan kaedah kita. Ustaz Irwan, ya, dalam kita berdakwah, kita tidak boleh satu cara. Kalau cara ini tak berjaya, kita cuba, kita kena ubah taktik, ya. Jadi kalau tadi kita minta dia dengar forum perdana, kita kena bagi ini, kita bagi ini, mungkin dia tidak ni, masih ada cara lagi untuk kita berdakwah, ya. Berdakwah cara yang macam mana? Okey, kita paling penting sekali ialah kepribadian kita pendakwah. Selalunya kadang-kadang orang tolak mesej kita bukan kerana mesej tu tak baik, tetapi kerana messenger, kerana diri kita tidak mempamerkan lagi akhlak yang baik. Jadi mudah-mudahan Puan Nur Aini, bukan saya nak diskredit anda, bukan saya nak kata anda tak cukup baik, tetapi cuba kita tingkatkan kebaikan. Sentiasa ada room for improvement, orang kata. Sentiasa ada jalan untuk kita buat. Tingkatkan akhlak lagi kepada diri kita dan layan dia dengan baik lagi. Tak apa, kita hulurkan kebaikan. InsyaAllah nanti akan tiba masanya Allah tidak akan mengecewakan kita. Sebab kita kena lihat bahawa bila Allah menguji, ya, dia, ya, sebenarnya Allah menguji kita melalui dia. Allah menguji kita melalui suami tadi, ya. Jadi sebab itu apa yang dikatakan di dalam syariat sampai sabrun jamil, sabar yang indah tu apa? Sabar dalam bersabar. Rupanya sabar tu kena sabar lagi, ya, kena sabar lagi. Sebab itu yang tadi katakan tadi, bila solat istikharah, ya, saya ingin mengingatkan bahawa apabila kita istikharah, ya, saya dah tulis perkara ni, ya, berujuklah saya kata oleh kerana saya terpaksa menyebutnya dalam majalah Solusi, ya, pasrah dengan istikharah. Jadi dalam istikharah ni pun ada ilmu, ya. Bukan semestinya mimpi 3 kali kerana macam ni, mimpi gini. Bukan artinya mimpi itu satu ketetapan yang memang itu adalah yang sahih, yang benar, yang kita boleh jadikan tindakan. Tidak. Sebab kalau kita mimpi pun dia kena diselaraskan syariat, ya. Jadi dalam hal ini bila kita merujuk kepada orang-orang yang lebih alim daripada kita tengok, okey, keadaan dia macam ni, macam mana. Jadi kita pertama mesyuarat, syura dengan orang yang baik, barulah istikharah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada hukum syariat yang kita kena patuhi. Itu yang saya katakan. Kemudian saya katakan apa yang saya pentingkan pada hari ini, Puan Nurani, ya, cuba pertajamkan doa anda. Ya, pertajamkan doa anda, maksudnya bangun lagi waktu malam, pasrah betul-betul dengan Allah, putihkan hati kita. Kalau inilah jodoh kita, kan? Allah akan berterusan kerana Allah rasa itu ada kebaikan pada kita, walaupun kita belum nampak. Tetapi kiranya ini tak baik, ya, minta Allah pisahkan juga cara yang baik, ya. Jadi kita serahkan kepada Allah, sebab kita sebagai manusia kita tak tahu yang mana baik untuk kita, yang mana baik untuk kita, ya. Jadi itulah yang saya kata, kalau nasihat ini juga mengulangi kata-kata nasihat-nasihat yang terdahulu, saya minta maaf. Tetapi bila nasihat berulang kali kita terima, tetapi kita rasa siasa saja, sebenarnya apa? Sebenarnya kita perlu berubah sebenarnya. Bukan untuk mengubah orang lain. Bukan kita nak perubahan yang datang daripada orang lain untuk mengubah kita sebenarnya. Itu sajalah apa yang dapat saya doakan, insya-Allah. Penuh tabah, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak Ustaz.